Yang Muhammad Padang Terap. Terima kasih, Musi. Saya ingin bangkitkan beberapa persoalan kaitan dengan maksud bekalan. Yang pertamanya 010200, iaitu pengurusan beasiswa. Kita masih lagi berdepan dengan masalah mahasiswa-mahasiswa kita yang beasiswanya tidak mencukupi untuk menampung kehidupan. Sebab itu dalam jawapan ataupun dalam respon Menteri terhadap apa yang dimangkitkan dalam Dewan Undangan Negeri Sabah kaitan dengan mahasiswi ada yang terpaksa melacur, bagi saya dia berkait rapat dengan masalah kewangan yang dihadapi oleh mahasiswa. Bayangkan kalau kita lihat kes bagaimana misalnya di Musim Melaya, pinjaman ataupun beasiswa yang diberikan akhirnya berbaki dalam 700 ataupun 600 ringgit, yang mereka terpaksa pada masa yang sama terlibat lagi dengan aktiviti-aktiviti kampus, terpaksa lagi membeli buku untuk setiap mata pelajaran, bukunya sampai 50 ke 100 ringgit. Jadi tidak ada yang baki. Akhirnya ada mahasiswa-mahasiswi terpaksa cari jalan lain, termasuklah bekerja untuk menampung kos-kos, termasuklah tambang balik kampung dan sebagainya. Dan ramai yang kita sama-sama faham bahawa terpaksa mengambil kerja dan bekerja sambilan untuk menampung kos-kos ini. Jadi saya minta supaya dalam bab pengurusan beasiswa ataupun mungkin juga perlu dilihat dalam konteks pinjaman pelajaran yang diberikan, perlu dinilai semula tentang nilainya. Yang kedua, bagaimana pihak kementerian juga perlu melihat bahawa ada di kalangan universiti-universiti kita yang berada bukan di Lembah Kelang. Universiti-universiti ini mungkin mereka boleh menampung kos ataupun pembiayaan yang diberikan kepada mereka. Di Lembah Kelang keadaan yang sangat teruk. Bila berlaku kenaikan harga barang dan sebagainya, mereka berdepan dengan kekangan kewangan. Bagi maksud bekalan 49 juga tentang Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi Malaysia, KEPT, saya ingin bertanya kepada pihak kementerian tentang sikap ataupun pendirian kerajaan berkaitan dengan Parlimen Mahasiswa. Dan telah dijelaskan sedikit sebanyak baru-baru ini, USM dibenarkan untuk mengadakan Parlimen Mahasiswa. Bagaimana dengan universiti-universiti lain? Adakah juga mereka dibenarkan? Maklumat yang saya terima bahawa ada pihak universiti yang melihat Parlimen Mahasiswa ini sebagai satu cabaran dan perlu diberhentikan ataupun tidak dibenarkan untuk masuk universiti. Begitu juga dengan Speaker Corner. Kita ucap tahniah, kerajaan membenarkan sedikit sebanyak mahasiswa menyuarakan pandangan. Tapi saya mengambil kes di UKM sebagai misalnya. Sampai terpaksa pihak mahasiswa untuk terlibat dalam Speaker Corner, mereka terpaksa mohon kebenaran. Ada kadang-kalanya terpaksa menghantar teks ucapan yang nak disampaikan di dalam Speaker Corner ataupun di Speaker Corner, dan Speaker Corner yang tidak strategik. Bagi saya ini perlu dilihat, dinilai semula supaya tidak ada undang-undang yang mengarut. Walau pihak kementerian sudah memberikan kebenaran untuk mewujudkan Speaker Corner, bahkan Timbalan Menteri sendiri yang turun untuk merasmikan sebagainya, tapi akhirnya mereka dengan undang-undang yang dikenalkan oleh pihak universiti, mahasiswa tidak ke mana. Saya setuju dengan Rembau menyebut tentang persoalan Seksyen 15. Saya harap kita perlu sama-sama telus dan juga ikhlas dalam hal ini. Bukan sekadar 15 ya, walaupun 15 ini adalah yang kita sama-sama persoalkan, tapi supaya kita tidak melihat ada mengambil isu ini dalam bersifat populis semata-mata. Kita nak supaya benar-benar mahasiswa diberikan peluang kepada mereka untuk menyatakan pendirian sebagai orang yang terpelajar. Saya ambil kes bagaimana ada mahasiswa yang ditahan baru-baru ini di Galas, kemudian ditahan, kemudian pihak polis mengarahkan mereka supaya merujuk ke balai polis. Akhirnya mereka pergi ke balai polis, tidak ada kes, tidak ada dakwaan, tak bawa pun ke mahkamah. Dan ini bagi saya menyusahkan mahasiswa itu sendiri. Mereka tidak mengambil pendirian mungkin politik partisan, baik menyokong PAS atau menyokong UMNO. Mereka turun hanya untuk melihat proses pilihan raya seperti mana yang berlaku mungkin di Hulu Selangor, daripada fakulti ataupun jabatan sains politik mewakili kelab sains politik. Kemudian dalam pelajarannya ada pula analisis pilihan raya. Akhirnya mereka dikenakan tindakan. Bagi saya pihak
kementerian perlu melihat perkara ini secara lebih telus. Saya merujuk juga kepada butiran 060500 dan juga dibacakan sekali dengan maksud pembangunan 49011600. Saya menerima rungutan daripada kawan-kawan yang tugas di USM yang kita dapat berita baik bagaimana USM telah dijadikan sebagai universiti Apex. Saya dapat maklumat bahawa geran yang sepatutnya diperuntukkan kepada universiti ini masih belum diterima oleh pihak universiti. Adakah benar? Sedangkan projek-projek ataupun program-program yang dirangka oleh pihak universiti begitu banyak dan akhirnya terbengkalai begitu sahaja. Apa yang berlaku sebenarnya? Adakah kita berdepan dengan kekangan kewangan ataupun kita berdepan dengan hambatan-hambatan yang lain? Saya rasa kita tidak guna kalau kita mengumumkan universiti Apex dan sebagainya tapi peruntukannya tidak sampai ke bawah. Butiran 080800 iaitu Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Saya nak timbulkan tentang kualiti pendidikan, terutamanya dalam kursus-kursus perubatan. Ada kursus perubatan yang mahasiswa kita dihantar ataupun belajar di Indonesia. Saya dipahamkan kualitinya agak lemah selain daripada isu keselamatan. Kualiti, adakah pihak kementerian sanggup berkompromi dalam isu kualiti ini dalam usaha untuk kita kurangkan bajet ataupun kurangkan dari segi bayaran kewangan? Kerana banyak kawan-kawan kita yang mengambil ataupun adik-adik kita di peringkat ijazah perubatan ini di Indonesia, mereka menyebut tentang kualiti kursus perubatan yang dilaksanakan. 080900 Institusi Pengajian Tinggi Awam. Ramai daripada kalangan ahli-ahli yang berhormat membangkitkan tentang soal ranking. Sejauh mana kita perlu menggunakan wang ataupun dana rakyat untuk mengejar ranking ini? Saya kira bila dalam 3 tahun, 2 tahun saya berada dalam dewan ini, ranking yang semakin jatuh 200, bagi saya dia isu yang lebih asas ialah di samping kita terpaksa membelanjakan wang yang begitu banyak mengejar ranking yang dibawa oleh ataupun yang dibuat oleh pihak-pihak antarabangsa, ada isu-isu fundamental yang perlu dilihat, termasuk kebajikan pensyarah, memudahkan kenaikan mereka, beri mereka peluang yang lebih besar untuk membuat penyelidikan daripada kita terpaksa mengambil pensyarah-pensyarah luar dalam usaha untuk kita naikkan ranking kita di universiti. Lipis tak lalat. Okey. Terima kasih Dr. Speaker. Jadi bercakap tentang ranking ini, sebenarnya yang selalu membawa cerita tentang ranking dan mempersoalkan pihak kerajaan ini tentang ranking adalah pihak pembangkang sendiri, berkali-kali dan sebagainya. Jadi pandangan yang berhormat tak bersetuju dengan ranking. Macam mana? Okey. Dia bagi saya kita perlu telus dalam dewan ini, bukan sekadar daripada pembangkang, bahkan daripada pimpinan pihak kerajaan sendiri. Disebut tadi oleh Rembau sebagai misalnya. Saya rasa ialah ada isu-isu fundamental yang lain yang perlu dilihat. Kalau kita boleh keluar daripada penilaian ini, saya rasa itu lebih baik. Dengan kita memberikan peluang kepada pensyarah-pensyarah kita, kita terpaksa hire seorang profesor masuk ke dalam universiti, kita bayar dia sampai 20,000 sebulan. Kosnya meningkat kalau dalam 12 bulan sampai 250,000, 200,000. Ini bagi saya lebih baik kita tingkatkan kualiti daripada kita melihat bagaimana pihak kerajaan perlu melihat. Kita keluar sajalah daripada dinilai oleh pihak-pihak luar. Mungkin ini satu persepsi yang mungkin akan menimbulkan sedikit polemik. Tapi kita perlu lihat. Kerana saya dulu masa di Universiti Melaya, bila dapat 100 yang terbaik, letak habis banner, letak habis banting dan sebagainya di jalan-jalan. Hebat, kita universiti yang terhebat, sekian Universiti Melaya terbaik di Malaysia. Tapi akhirnya kita mendengar rungutan daripada pensyarah-pensyarah berkaitan dengan peruntukan yang diberikan kepada mereka. Pada masa yang sama, pensyarah-pensyarah daripada luar diberikan status macam anak emas. Pensyarah di Malaysia terpaksa terlibat dengan pentadbiran, terpaksa terlibat dengan pelajar. Pensyarah luar datang mengajar, kemudian balik dan kita habiskan banyak kewangan di situ. Yang kedua tentang kualiti pelajaran ataupun akses kepada pendidikan terhadap anak bangsa kita. Bila kita terlalu membuka kepada pelajar-pelajar daripada luar ini, ada fakulti yang terpaksa menanggung sampai hampir separuh daripada pelajar-pelajar luar, menyebabkan peluang
daripada anak-anak bangsa kita untuk terlibat ataupun mendapat pelajaran yang baik di universiti mungkin akan semakin mengecil. Jadi oleh kerana itu saya harap government spending untuk perkara ini perlu dilihat semula supaya perkara-perkara asas untuk anak-anak bangsa kita, termasuklah dalam kita memberikan ruang yang lebih besar dalam masalah beasiswa yang kita boleh berikan kepada anak-anak bangsa kita lebih terbuka luas. Pada masa yang sama kita juga menanggung kos yang cukup tinggi dalam persoalan PTPTN yang kita tidak boleh ataupun kita tidak mempunyai data yang lengkap. Ini cukup menyedihkan. 45 bilion tidak ada data yang lengkap untuk kita mengambil balik pinjaman-pinjaman ini. Kita tetap berpandangan bahawa pelajaran ini tetap termaktub di dalam hak-hak keistimewaan anak-anak pribumi yang perlu diberikan secara percuma. Tapi pada masa yang sama kita lihat data-data yang sepatutnya disediakan oleh pihak kementerian tidak cukup untuk kita ambil balik ataupun untuk kutip semula. Jadi perlu dilihatlah. Jadi saya harapkan dalam jawapan pihak menteri untuk persoalan ringkas yang saya bangkitkan. Terima kasih Tuan Pengerusi.